pelajar form 5, okey, mereka akan guna kata sintaksis berbanding dengan kata ayat. Settle anak-anak murid cikgu yang bijak pandai, boleh cikgu teruskan. Pelajar form 4 dan pelajar form 5, okey, mereka akan guna kata sintaksis berbanding dengan kata ayat. Settle anak-anak murid cikgu yang bijak pandai, boleh cikgu teruskan. Alright, cikgu teruskan. Sekarang ni Bashira, untuk soalan 2 yang sintaksis ni, okey, ada soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4, 5, 6, 7. Tetapi Izzatul Najwa, dia akan masuk salah satu sahaja. Jom cikgu bagi tahu apa soalan-soalannya. Okey. Soalan 2, mungkin yang akan masuk Danisa ialah subjek dan predikat. Okey, mungkin akan masuk subjek dan predikat. Kemudian Sharifah, yang kedua, mungkin akan masuk pola ayat dasar. Okey, pola ayat dasar. Kemudian kita ada ayat aktif. Okey, ayat aktif dan ayat pasif. Seterusnya, kita ada ayat biasa dan ayat songsang. Settle anak-anak murid cikgu. Kemudian yang kelima, kita ada ayat tunggal, okey, dan ayat majmuk. Ayat tunggal dan ayat majmuk. Yang keenam, kita ada cakap ajuk, okey, dan cakap pindah. Dan yang ketujuh, kita ada jenis ayat. Okey, jadi kalau pelajar ada yang baru masuk dekat sini anak-anak murid cikgu, cikgu ulang buat kali yang terakhir, cikgu nak buat ulang kaji kertas 2, soalan nombor 2, iaitu soalan yang berkaitan dengan sintaksis, iaitu ayat. Ayat, sintaksis, sintaksis, ayat. Okey. Dalam soalan nombor 2, okey, ada 7 kemungkinan soalan yang akan ditanya. Ada 7. Yang pertama, subjek dan predikat, pola ayat dasar, ayat aktif, ayat pasif, ayat biasa, ayat songsang, ayat tunggal, ayat majmuk, cakap ajuk, cakap pindah dan okey, jenis-jenis ayat. Sekarang ni untuk jam ini sahaja anak-anak murid cikgu, cikgu nak ajar, cikgu nak ulang kaji nombor 3 dan nombor 4. Kita buat 4 perkara sekaligus anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Cikgu ulang, hari ni kita nak ulang kaji ayat aktif dan ayat pasif, ayat biasa dan ayat songsang. Alright, cikgu bagi masa 10 saat untuk awak tangkap layar atau screenshot. Alright, 10 saat tempoh bertenang atau tangkap layar anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Alright. Settle anak-anak murid cikgu, boleh cikgu teruskan? Alright, jom kita teruskan. Okey, sekarang ni anak-anak murid cikgu yang bijak pandai, kita nak belajar macam mana nak ubah ayat aktif kepada ayat pasif. Nanti dalam soalan SPM, anak-anak murid cikgu, dia akan bagi ayat aktif terlebih dahulu, kemudian dia akan ubah kepada ayat pasif. Cikgu ulang, dia akan bagi ayat aktif terlebih dahulu, kemudian awak kena ubah kepada ayat pasif. Boleh cikgu teruskan anak-anak murid cikgu yang bijak pandai? Alright, jom kita teruskan Nur Ain Balkis. Okey. Ada formula Aina. Yang pertama, Syakir, untuk ayat aktif dan Syafizi, cikgu punya formula ialah SKOP. Okey, cikgu ulang, formula kita ialah SKOP. Boleh cikgu teruskan anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Apa itu SKOP, Alia? Syasha, jom cikgu bagi tahu Zakira. Okey. Anak-anak murid cikgu yang bijak pandai, okey, awak bayangkan garisan panjang ini merupakan ayat.
Bayangkan anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Itu ialah ayat. Okey? Dalam ayat ni, anak-anak murid cikgu, dalam ayat ni ada 4 perkara penting. Yang pertama, anak-anak murid cikgu ialah S, iaitu subjek. Settle anak-anak murid cikgu. Subjek memang kena datang dekat awal-awal. Settle? Boleh cikgu teruskan? Alright. Kemudian, lepas datang subjek, kita ada kata kerja. Kata kerja. Alright. Kata kerja. Okey. Kemudian, Amir, lepas kata kerja, kita ada objek. Kita ada objek, anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. So far so good. Kemudian yang terakhir, kita ada penerangan. Okey, sebab itu Hashimah, cikgu ada S, cikgu ada K, cikgu ada O, cikgu ada P. S-K-O-P. Settle anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Boleh cikgu teruskan atau cikgu terlalu laju? Okey. Alright. Cikgu tak nampak anak-anak murid cikgu punya muka. Okey, tapi tolong jangan sibuk menulis sebabnya kejap lagi cikgu akan bagi awak tangkap layar. Boleh? Boleh cikgu teruskan? Alright. Jom kita teruskan anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Sekarang ni Anis Ayu, biasanya subjek mesti datang dekat depan sebab subjek ialah pelaku. Bila kita cakap pasal pelaku anak-anak murid cikgu, subjek mestilah terdiri daripada kata nama. Okey, kata nama anak-anak murid cikgu. Subjek Fariha Mukri mesti kata nama. Settle anak-anak murid cikgu. Boleh cikgu teruskan ataupun cikgu terlalu laju? Alright. Cikgu nak bagi awak pandai balik ni. Dah pandai dah? Nak lagi pandai. Okey. Sobana. Kata nama ni pula Sobana. Kita ada kata nama am. Kita ada kata nama khas. Kita ada kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga. Settle anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Kata nama, kita ada kata nama am, kata nama khas, kata ganti nama diri pertama, kedua, ketiga. Boleh cikgu terangkan anak-anak murid cikgu yang bijak pandai? Boleh. Terima kasih. Okey. Kata nama am. Okey, biasanya Aina Tasha, kata nama am ni Syakir merujuk kata nama secara umum alif. Okey, kata nama secara umum. Sebagai contoh, baju ialah kata nama am. Jenama baju Danish Hafizi ialah Adibas. Jadi Adibas dia akan jadi kata nama khas. Faham tak anak-anak murid cikgu yang bijak pandai? Okey, jadinya dia ada umum dan dia ada yang istimewa. Cikgu bagi contoh lagi. Pusat tuition ialah kata nama am, Amir. Okey. Tetapi bila cikgu ubah kepada kata maafkan cikgu, pusat tuition adalah kata nama am. Bila cikgu ubah kepada pusat tuition maths klinik, dia akan jadi apa anak-anak murid cikgu? Dia akan jadi kata nama khas. Alright? Cikgu bagi lagi satu contoh. Kalau cikgu letak nama cikgu sahaja Zarif, dia akan jadi kata nama am. Tiba-tiba Zarif, cikgu tukar kepada cikgu Zarif, dia jadi apa? Dia jadi kata nama khas. Settle Syahira. Boleh cikgu teruskan anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Alright. Jom kita teruskan. Okey. Sekarang ni, cikgu nak bagi tahu pula apa itu kata ganti nama diri kedua dan yang ketiga. Untuk pengetahuan anak-anak murid cikgu, subjek sangat-sangat penting. Sebab nanti bila kita nak ubah kepada ayat pasif, dia akan mempengaruhi kita punya perubahan ayat. Jom kita tengok dahulu apa itu kata ganti nama diri. Okey.
Kepada pelajar-pelajar yang tak biasa belajar dengan Sir Faizul, okey, biasanya Sir Faizul ada cara untuk awak ingat apa itu kata ganti nama diri pertama, kedua dan yang ketiga anak-anak murid cikgu. Okey. Untuk kata ganti nama diri pertama, biasanya awak boleh ingat mulut. Okey, biarpun macam cekuduk, awak boleh ingat ini mulut. Jangan macam-macam. Okey, ini merupakan berat anak-anak murid cikgu. Okey, settle. Boleh cikgu teruskan? Okey, itu mulut ke apa? Entah. Cikgu pun kadang-kadang ragu dengan lukisan cikgu. Nampak macam takoyaki pun ada, dorayaki pun ada kan? Ini kalau lukis waktu bulan puasa, ni dia menjadi lapar. Okey, boleh cikgu teruskan anak-anak murid cikgu? Kita teruskan. Untuk kata ganti nama diri kedua, biasanya kita ingat telinga. Okey, kita ingat telinga. Okey, dia macam sayap rama-rama pun ada juga ni. Alright. Kemudian, anak-anak murid cikgu, kata ganti nama diri yang ketiga, kita ingat kotak komen. Yang ini barulah macam kotak komen. Nampaklah sikit dia punya kotak komen. Yang dua tu tak? Okey, jom kita teruskan. Okey, kata ganti nama diri pertama. Okey, biasanya bila cikgu kata mulut ni merujuk orang yang bercakap. Sekarang siapa yang bercakap? Cikgu Faizul, Sir Faizul. Okey. Tetapi Sir Faizul, Cikgu Faizul, Aisyah tak nak guna yang itu. Jadi Sir Faizul dan Cikgu Faizul akan tukar dan menggantikan dengan kata ganti nama diri yang merujuk diri saya. Sebagai contoh, kita ada saya. Kalau saya cakap dengan kawan saya guna aku. Kemudian ada kami, seterusnya ada kita. Alright, kemudian kita ada Peter, kemudian kita ada Patik, seterusnya kita ada hamba. Settle anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Settle? Okey. Kita teruskan dengan kata ganti nama diri kedua, Fatini. Kalau kata ganti nama diri kedua merujuk telinga, bila dah ada orang yang bercakap, mestilah ada yang mendengar. Siapa yang mendengar? Amir yang mendengar, Alif yang mendengar, Haziq yang mendengar, Izzatul Najwa yang mendengar. Tetapi Akram, cikgu tak nak guna nama Akram. Cikgu tak nak guna nama Aufa. Jadinya cikgu, saya is, akan gantikan nama awak dengan awak. Anda, kalian, kamu. Okey, kemudian engkau, alright, atau kau, alright, tuan hamba. Okey, tuan hamba, tuanku. Settle anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Boleh cikgu teruskan atau cikgu terlalu laju? Alright. Jom cikgu teruskan. Okey, cikgu, mereka dengan dia belah mana? Okey. Anak-anak murid cikgu, kalau kata ganti nama diri pertama dan kedua ni, biasanya saya dengan awak je sedang berborak. Mana boleh kita masukkan orang yang ketiga? Biasanya orang yang ketiga ni, kita cerita pasal dia. Kita berdua berborak, okey, pasal dia. Gosip pasal dia, membawang pasal mereka. Sebab itu cikgu letak kotak komen rakyat. Sebagai contoh dekat sini, kalau seorang dia berpangkat beliau, ramai mereka. Kalau golongan raja, guna baginda. Settle. Cikgu bagi masa 10 saat untuk anak-anak murid cikgu tangkap layak. Alright. Boleh cikgu teruskan dengan anak murid cikgu yang bijak pandai.
Alright, jom kita teruskan. Cikgu bagi 5 saat lagi untuk pelajar-pelajar cikgu tangkap layar. Cikgu slow sikit, saya nak terkentut. Okey, silakan. Okey, cikgu kalau kurang tu, okey. Kurang ni Fawaz, biasanya dia akan merujuk kata ganti nama diri yang kedua. Kau orang. Kau orang. Engkau orang. Kalau dorang, dia orang. Dia orang. Awak kena tahu korang, kau orang. Diorang ialah dia orang. Tapi biasanya dalam bahasa formal kita tak ada korang, kita tak ada dorang. Tak ada. Biasanya kita guna kau, dia. Alright? Sebab itu merupakan bahasa perbualan. Settle? Jom kita teruskan. Okey. Seterusnya, anak-anak murid cikgu dah terangkan pasal subjek. Habis bahagian subjek. Boleh cikgu teruskan? Alright, cikgu teruskan. Sekarang ni cikgu nak terangkan pasal kata kerja. Okey, kata kerja anak-anak murid cikgu biasanya merujuk perbuatan. Okey, tidur, pengsan, terjatuh, senyum, okey, makan, terbang, minum, nyanyi, itu semua kata kerja. Settle anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Settle. Okey. Manakala objek ialah penyambut. Okey. Penyambut apa cikgu? Penyambut kepada kata kerja. Objek ini perlu hadir dalam kata nama. Okey, perlu hadir dalam bentuk kata nama. Objek bukan benda anak-anak murid cikgu. Objek ialah kata nama. Misalnya, Faizul menyapu sampah. Menyapu kata kerja, sampah ialah objek. Marlisa melipat baju. Melipat kata kerja, baju ialah objek. Settle anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Boleh cikgu teruskan? Nak kejap. Nak panggil Sir cikgu. Tak, Humairah. Yang itu tak payah fikir Humairah. Sekarang ni cikgu tengah sibuk berperang ni. Okey, awak nak panggil cikgu ke Sir? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Humairah, relax Humairah. Itu bukan perkara penting Humairah. Kita tengah berperang ni Humairah. Okey, dia pergi risau yang itu. Overthinking betul. Okey, boleh cikgu teruskan anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Cikgu teruskan. Okey, biasanya untuk penerangan pula anak-anak murid cikgu merupakan maklumat tambahan. Okey, maklumat tambahan. Okey, untuk pengetahuan anak-anak murid cikgu yang bijak pandai, penerangan ni dia tak penting. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Dengar anak-anak murid cikgu, okey, penerangan ni dia tak penting. Kadang-kadang ada Syarmila, kadang-kadang tiada. Sebab apa anak-anak murid cikgu penerangan ialah maklumat tambahan. Kalau tak ada, dia jadi SKO. Kalau ada, dia jadi SKO. Settle anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Okey? Alright. Cikgu bagi masa 10 saat untuk awak tangkap layar. Boleh cikgu teruskan? Alright. Jom kita teruskan. Okey. Basyirah, dengar elok-elok. Sekarang ni Adri, cikgu dah terangkan pasal ayat aktif. Ayat aktif mesti ada apa, Balkis? Subjek, kata kerja, objek, penerangan. SKOP ataupun SKO. Now, cikgu nak awak betul-betul fokus. Okey, lebih baik kamu fokus sebelum kamu difokuskan. Okey, sebab cikgu nak ajar pasal ayat pasif. Sufia. Okey. Ayat pasif ada 2 formula anak-anak murid cikgu. Yang pertama ialah OSKP. Yang pertama OSKP. Manakala yang kedua pula, anak-anak murid cikgu, maafkan cikgu, yang pertama kita ada OSKP.
Yang kedua, kita ada OKSP. Kita ada OKSP. Kalau anak-anak murid cikgu tengok dekat sini, anak-anak murid cikgu yang ubah apa je? Yang ubah S dengan K, K dengan S sahaja. Yang lain semuanya sama. P ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kalau tak ada, biarkan. Kalau ada, tak apa. Jangan risau. Boleh cikgu teruskan anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Alright, cikgu teruskan. Okey. Sekarang ni Syakir, okey, ini awak kena dengar elok-elok. Okey. Nur Ain Balqis. Kalau ayat aktif nak ubah kepada ayat pasif, awak tak boleh pilih sesuka hati sama ada nak tukar ikut cara OSKP atau OKSP. Tak boleh ikut suka. Sebab apa anak-anak murid cikgu yang bijak pandai? Kalau awak nak ubah ayat aktif SKOP kepada OSKP, hanya boleh jika subjek ayat aktif awak, subjek, tengok tangan cikgu, subjek ayat aktif awak terdiri daripada kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua. Cikgu ulang Zarif, Wani Azmi, cikgu ulang Syuhada Jamil. Kalau nak ubah ayat aktif, Alia, dengar. Okey, tolong tengok papan putih cikgu sebelum cikgu bertukar jadi papan putih. Tolong dengar. Okey. Kalau anak-anak murid cikgu nak tukar ayat aktif SKOP kepada ayat pasif yang berbentuk OSKP, awak kena pastikan ayat aktif awak yang ini, ayat aktif awak yang ini, dia punya subjek mesti kata ganti nama diri pertama dan yang kedua, Syahira. Pertama dan yang kedua. Faham tak anak-anak murid cikgu yang bijak pandai? Faham ke tidak anak-anak murid cikgu yang bijak pandai? Tolong bagi tahu saya kalau tak faham, sebabnya awak dah ini nak ulang kaji form 4 punya ni. Okey, semua faham? Anak-anak murid cikgu faham? Alright, faham. Very good. Cikgu ulang lagi sekali Anita, Nur Zahira, Iman. Okey, ini kali yang terakhir Iman. Okey, dengar. Nanti bila dapat ayat aktif dalam kertas SPM, okey, awak dapat ayat aktif. Okey, awak dapat ayat aktif. Awak nak ubah kepada ayat pasif, okey, awak kena guna formula OSKP jika ayat aktif yang awak dapat ni, okey, dia punya subjek, ni dekat bahagian depan ni, okey, dia punya subjek datang dari kata ganti nama diri pertama dan yang kedua. Cikgu takkan ulang lagi dah anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Boleh cikgu teruskan? Alright, jom kita teruskan. Okay, now, anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Okay, kalau cikgu nak tukar ayat aktif yang sama, tukar ayat yang sama kepada OKSP, cikgu hanya boleh buat jika cikgu punya subjek, kata ganti nama diri ketiga, kata nama I, kata nama khas. Settle anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Do you understand? Cikgu akan ulang lagi sekali buat kali yang kedua. Cikgu ulang Zarif. Zarif, cikgu ada ayat aktif. Cikgu nak ubah Iman kepada OKSP, tetapi cikgu tak boleh nak buat suka hati. Sebab apa? OKSP ni kita kena ikut jika
kita punya ayat aktif, dia punya subjek yang datang dekat depan ni ialah kata ganti nama diri ketiga, kata nama am dan kata nama khas. Settle anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Boleh cikgu teruskan? Kali yang terakhir cikgu terangkan anak-anak murid cikgu. Kali yang terakhir marfu'ah. Okey. Cikgu ubah kepada ayat aktif kepada OKSP jika subjek cikgu yang ini datang daripada kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri ketiga, kata nama am dan kata nama khas. Faham tak anak-anak murid cikgu yang bijak pandai? Okey. Boleh cikgu teruskan anak-anak murid cikgu? Boleh? Alright. Jom kita buat contoh. Alright. Anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Cikgu nak bagi ayat dekat awak. Okey, cikgu belum habis lagi. Okey, cikgu nak bagi ayat dekat awak supaya kita dapat buat sama-sama. Okey, ayat cikgu ialah Haikal. Okey, Haikal menebang pokok. Okey, menebang pokok semalam. Okey, menebang pokok semalam. Alright, ini ayat aktif cikgu. Okey, ini ialah ayat aktif cikgu. Okay, now anak-anak murid cikgu, mana satu S? Mana satu S? Mana satu S? S ialah Haikal. Alright, you are so smart. Okay, alright. Amir, mana satu kata kerja? Jangan tergopoh-gapoh Amir sebab cikgu dah boleh detect kesalahan ayat Amir. Okay, mana satu K? K ialah menebang. Okay, K ialah menebang. Jangan tergopoh-gapoh menjawab. Cikgu baca awak punya komen. Jangan tergopoh-gapoh sebab cikgu ada nampak kesalahan. Okay, now mana satu objek yang menjadi penyambut untuk menebang? Okey, semestinya yang datang bersebelahan ini ialah objek. Settle. Alright. Zarif, mana satu penerangan? Penerangan ialah semalam. Okey, nanti bila jawab SPM, Isha, okey, Azli, bila jawab soalan SPM nanti Kumaira, tolong buat potong-potong. Okey, tak jadi masalah pun kalau awak potong-potong, tetapi lebih bagus sebab awak dah tahu apa yang nak ubah. Okey, jadi senang. Betul. Jadi senang. Okey. Anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Cikgu dah habis potongkan SKOP. Sekarang ni cikgu punya subjek terdiri daripada kata nama khas. Cikgu punya subjek terdiri dari kata nama khas. Jadinya anak-anak murid cikgu yang bijak pandai, apa ayat pasif yang cikgu patut guna? Ayat pasif yang cikgu patut guna. Ayat pasif yang cikgu patut guna, Tira, Amir, Syakir. Alright. Cikgu patut guna Syuhada Jami OKSP. OKSP Zarif. Okay, now tengok. Okay, anak-anak murid cikgu tengok. Okay, cikgu guna OKSP sebab dia ada kata nama khas. Okay, cikgu nak ubah ayat pasif. Sharmila, O ialah pokok. O ialah pokok. Alright. Kemudian K, kita ada kata kerja. Tetapi Wani Azmi, untuk pengetahuan awak, kalau awak guna formula OKSP, K yang ini, awak kena letak imbuhan D. Awak kena tukar imbuhan D dan tambah oleh. Cikgu ulang, kalau guna OKSP, yang ini ramai pelajar yang selalu tinggal, kalau guna OKSP, awak kena tukar imbuhan K, okey, awak kena tukar imbuhan K menjadi D dan tambah oleh. Misalnya Nurul Atira, K menebang akan jadi ditebang oleh. Okey, ditebang oleh. Settle anak-anak murid cikgu yang bijak pandai.
Okey, Mizat kata tak letak oleh pun tak apa. Betul, tak ada masalah anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Okey. So, sekarang ni anak-anak murid cikgu yang bijak pandai, okey, selepas letak oleh kita letak S, iaitu Haikal. Okey, iaitu Haikal. Okey, iaitu Haikal. Kemudian lepas letak subjek, kita letak penerangan iaitu semalam. Ini ialah ayat pasif yang sempurna. Okey, boleh anak-anak murid cikgu yang bijak pandai? Boleh? Alright, jom kita teruskan, boleh? Alright, jom kita teruskan. Okey, katakanlah nanti, okey, awak punya ayat aktif ialah saya. Okey, menebang pokok semalam. Okey, menebang pokok semalam. Okey, macam awak tahu dekat sini, saya ialah subjek menebang pokok kata kerja, objek pokok. Okey, maafkan cikgu, menebang kata kerja, pokok ialah objek, semalam ialah penerangan. Okey, yang berbezanya dekat sini anak-anak murid cikgu ialah subjeknya. Subjeknya datang dari kata ganti nama diri pertama Zarif. Jadinya Izzatul, Aliana. Kalau kata ganti nama diri pertama Husna, okey, jadinya awak kena buat apa? Awak kena guna OSKP anak-anak murid cikgu. Faham ke tidak anak-anak murid cikgu yang bijak pandai? Boleh? Boleh cikgu teruskan? Okey, Kenneth. Kejap lagi cikgu jawab soalan Kenneth. Okey. So, kita guna yang ini. OSKP. Jadinya kita ada O. O ialah pokok. O ialah pokok. Kita ada S. S ialah saya. Kemudian kita ada K, iaitu kata kerja. Anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Untuk kata kerja OSKP, anak-anak murid cikgu, dia tak boleh tambah di oleh. Tetapi K yang ini, anak-anak murid cikgu yang bijak pandai, okey, K untuk OSKP ni, awak kena buang imbuhan awalan. Awak kena buang imbuhan awalan. Kalau ada akhiran, tinggalkan. Okey, dia nak awalan saja. Dia nak awalan saja. Dia nak awalan saja. Okey, dia nak awalan saja. Akhiran kalau ada, biarkan. Okey, cikgu ulang. Akhiran kalau ada, biarkan. Dia nak awalan saja. Okey. Pokok saya, kata kerja, buang imbuhan awalan, dia akan jadi tebang. Okey, penerangan semalam. Okey, pokok saya tebang semalam. Pokok saya tebang semalam. Settle anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Okey. Anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Okey, tak payah tambah ke? Tak payah tambah telah ke? Okey, ini yang paling cikgu kena bagi tahu anak-anak murid cikgu supaya awak tak silap langkah. Okey. Kalau tak ada telah, jangan letak telah. Kalau Amir, tadi awak letak itu Amir. Awak dah perfect dah. Dah sempurna dah ayat awak. Haikal menebang pokok itu semalam. Mana itu? Mana itu? Amir, mana itu Amir? Tadi Amir kata buat. Itu tak ada. Jadinya, tak perlu letak itu. Faham tak anak-anak murid cikgu? Awak dah sempurna dah ayat awak. Tetapi awak letak itu. Awak letak yang. Awak letak telah. Awak letak mesti. Tak perlu. Kalau ayat asal tak ada, tak payah menambah. Tambah apa je? Tambah yang patut ditambah sahaja. Boleh tak anak-anak murid cikgu yang bijak pandai? Okey, kenapa kita tak boleh letak oleh tapi tak boleh letak telah? Damia, okey. Peraturan tata bahasa Damia, okey, telah perlu mesti merupakan kata bantu. Kata bantu awak kena tahu Damia, kata bantu tidak penting. Okey, sebabnya kata bantu tu hanya membantu memberikan suasana sahaja.
Okey. Tapi untuk ayat aktif dengan ayat pasif ni, kita tak ada pun peraturan untuk letak kata bantu. Awak kena letak oleh ataupun buang imbuhan awalan. Itu sahaja anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Okey. Kalau tambah jadi salah, ya terus kosong. Okey, dia berpandukan ayat itu je ke kalau kita tambah? Ya, dia akan jadi kosong. Awak kalau tambah itu, kalau tambah telah, tambah mesti mana-mana, dekat ayat asal tak ada, tapi awak tambah kosong. Tiada maaf bagimu anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Okey, walaupun maksud dia sama. Ya ke sama? Kalau awak tambah. Ya ke sama? Awak pasti sama? Okey. Alright. Boleh cikgu teruskan anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Kita kena ikut soalan asal, ayat asal. Okey. Alright. Cikgu, kalau kata kerja dia imbuhan macam mana? Okey, kejap lagi cikgu akan bagi tahu yang itu. Okey. Cikgu nak terangkan satu perkara lagi. Okey, anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Okey. Kalaulah, okey, tadi kan awak kata ada mesti, ada telah kan? Okey. Katakanlah dekat dalam ayat asal. Ini ayat asal. Okey, anak-anak murid cikgu, ini ayat asal. Ini ayat asal. Ini ayat asal. Okey. Katakanlah nanti dalam ayat asal awak ada kata bantu. Misalnya, Haikal perlu. Tengok. Cikgu cakap, tengok. Okey, Cikgu Faisal kata, katakanlah nanti dalam ayat asal awak ada kata bantu seperti Haikal telah. Haikal mesti. Haikal perlu. Saya harus. Saya hendak. Okey, saya ingin. Okey. Katakanlah ada, baru awak tambah. Baru awak letak. Kalau tak ada, tak ada. Lagi satu cikgu nak bagi tahu, kalau ada, dengar, kalau ada Damia, okey, kekalkan kedudukannya. Cikgu ulang, anak-anak murid cikgu, kekalkan kedudukannya. Contohnya, Haikal, okey, Haikal mesti. Tengok, Haikal mesti menebang pokok semalam. Haikal perlu menebang pokok semalam. Okey. Alright. Perlu duduk dekat mana? Perlu duduk dekat mana anak-anak murid cikgu? Bahagian pertama ke bahagian kedua? Haikal perlu menebang pokok semalam. Perlu duduk dekat mana anak-anak murid cikgu? Tak kisahlah perlu ke mesti ke telah ke, dia duduk dekat nombor 2. Dia duduk dekat nombor 2 kan? Dekat nombor 2 kan? Jadi Syuhada Jami, kalau duduk dekat nombor 2 Syakir dan Syafizi, awak jatuhkan terus dekat nombor 2 Syahira. Jadinya pokok telah, pokok mesti, pokok perlu, pokok harus, jatuhkan dekat nombor 2 juga. Okey, ayat awak akan jadi pokok telah ditebang oleh Haikal semalam. Okey, pokok telah ditebang oleh Haikal semalam. Anak-anak murid cikgu faham tak anak-anak murid cikgu? Miss kata itu anak kedua yang degil. Betul. Anak kedua yang degil. Dia tak nak ubah. Sama juga Nurin Afrina. Kalau saya mesti, saya perlu, saya harus, saya ingin, saya hendak. Dia duduk dekat mana anak-anak murid cikgu? Dia duduk dekat mana anak-anak murid cikgu kata bantu tu? Dekat kedudukan nombor 2. Jadinya Syakira, Atira jatuhkan ke bawah juga. Okey. Jadi bila jatuhkan ke bawah nombor 2, awak akan dapat pokok mesti, pokok harus, pokok perlu, pokok dan macam-macam lagi. Faham ke tidak anak-anak murid cikgu yang bijak pandai? Faham. Alright, cikgu bagi masa 10 saat untuk awak tangkap layar dan tempoh bertenang. Okey, tempoh bertenang. Cikgu masih lagi hutang 2 soalan daripada Kenneth dengan siapa tadi? Okey, sudah anak-anak murid cikgu? Sudah. Alright. Jom kita teruskan boleh? Okey, jom kita teruskan. Okey, cikgu nak menjawab soalan pelajar tadi. Maafkan cikgu tak ingat nama awak.
Alia. Okey. Alia kata, "Sir, macam mana kalau kata kerja dia ada ni, ada ter. Contohnya, okey, apa cikgu nak panggil? Contohlah, tergos, terkoyak. Okey, terkoyak dan sebagainya. Okey. Untuk pengetahuan anak-anak murid cikgu, okey, kalau ada imbuhan ter itu tidak akan berubah. Okey. Kalau ada imbuhan ter itu tidak akan berubah. Tetap juga awak kena kekalkan. Cuma kedudukan yang ini awak kena ubah. Yang lain semua awak kena kekal. Faham tak anak-anak murid cikgu yang bijak pandai? Faham ke tidak anak-anak murid cikgu yang bijak pandai? Settle Okey. Soalan lagi satu daripada Kenneth. Okey. Kenneth tanya, Sir, kalau adanya macam mana? Okey, Kenneth. Contoh Kenneth, dia menebang pokok semalam. Dia menebang pokok semalam. Jadinya, Kenneth, kita akan guna pokok ditebang olehnya. Okey, pokok ditebang olehnya semalam. Dapat Kenneth? Boleh cikgu teruskan? Okey, Farhana yang jawab. Tak tahulah. Okey, Kenneth dah berubah jadi Farhana mungkin. Alright. Boleh cikgu teruskan anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Okey, kejap Alright. Dapat. Alright. Jom kita teruskan. Okey. Anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Boleh tak kita buat 3 latihan ni sebelum cikgu nak buat ayat songsang pula dengan anak-anak murid cikgu yang bijak pandai? Boleh? Okey. Jom kita teruskan dengan latihan. Anak-anak murid cikgu, kita belum habis lagi. Okey, kita belum habis lagi sebabnya cikgu nak ajar awak lagi satu iaitu ayat songsang. Okey, ayat songsang. Awak tunggu kejap. Okey, sudah anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Okey, jom kita tengok ayat yang pertama. Okey, ayat yang pertama. Alah, tak payahlah nak unmute. Bila cikgu nak unmute awak malu-malu. Awak kata, kucing saya ajak makan Maggi, kucing saya ajak jogging. Okey, bila sekarang ni, okey, dah webinar, barulah nak raise hand lah, nak jawab lah, tak apalah. Okey, cikgu saya dah kecewa dah. Drama. Okey, drama je kan cikgu ni. Okey, nombor 1 anak-anak murid cikgu. Okey, saya akan memberikan sumbangan kepada dia. Bagi tahu cikgu mana satu S? Mana satu S anak-anak murid cikgu yang bijak pandai? S. Okey. Alright, ini ialah S. Kita buat 3 soalan anak-anak murid cikgu. Akan ialah kata bantu. Okey, akan ialah kata bantu Aina. Mana satu kata kerja Badrul? Mana satu kata kerja Badrul? Kata kerja sahaja. Kata kerja ialah memberikan. Okey, memberikan. Kemudian Arisha, mana satu objek? Mana satu objek Nurin? Yana. Okey, objek ialah sumbangan. Alright. Kemudian, mana satu penerangan? Mana satu penerangan Hashimah Adib? Kepada dia. Alright, kepada dia, Khadijah. Okay, now anak-anak murid cikgu, saya ialah kata ganti nama diri keberapa? Saya ialah kata ganti nama diri keberapa? Kalau kata ganti nama diri pertama, marfuah Duratul. Okey, kalau kata ganti nama diri pertama, Amir, kita kena guna ayat kasih formula yang mana? Kita kena guna apa? Kita kena guna OSKP. Okey, kita kena guna OSKP. Kita masukkan O. O ialah sumbangan. Alright, O ialah sumbangan. Alright. Lepas sumbangan, anak-anak murid cikgu kena tengok. Lepas sumbangan, cikgu kena letak subjek kah? Cikgu kena letak subjek kah? Tidak. Cikgu kena letak kata bantu. Okey, macam cikgu terangkan tadi, akan. Baru cikgu letak subjek. Lepas cikgu letak subjek, cikgu letak kata kerja berikan. Okey, sumbangan akan saya berikan. Okey, penerangan kepada dia. Settle anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Settle anak-anak murid cikgu yang bijak pandai.
Alright, very good. Are you good? Form 4? Cikgu panggil awak Form 4 walaupun awak dah Form 5. Okay. Alright. Okay, kita buat soalan yang kedua, Subhana. Okay, kakak melukis gambar potret ibu untuk adik. Alright. Mana satu subjek? Mana satu subjek anak-anak murid cikgu yang bijak pandai? Okay, subjek ialah kakak. Mana satu kata kerja? Kata kerja ialah melukis. Mana satu gambar? Gambar ialah objek. Okay, gambar potret ibu. Maafkan cikgu, gambar potret ibu ialah objek. I'm so sorry. Untuk adik ialah penerangan. Untuk adik ialah penerangan. Alright, settle. Boleh cikgu teruskan? Okay, jom kita teruskan. Okay, anak-anak murid cikgu. Kakak ialah kata nama apa? Kakak ialah kata nama apa? Kakak ialah kata nama apa? Dia bukan kata ganti nama diri. Cikgu kata tadi, dia bukan kata ganti nama diri. Dia ialah kata ganti, bukan. Dia adalah kata nama am. Kalau kata nama am, cikgu kena guna apa anak-anak murid cikgu? Cikgu guna apa anak-anak murid cikgu? Cikgu kena guna OKSP. OKSP. Alright. OKSP. O ialah gambar potret ibu. Okay. K, okay, dilukis. Dilukis oleh kakak. Okay, kakak subjek. Penerangan untuk adik. Settle anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Easy peasy. Alright. Okay, last one boleh? Last one boleh anak-anak murid cikgu sebelum kita masuk ayat songsang. Cikgu sengaja je ajar ayat songsang supaya awak tak beredar awak. Okay, jom kita teruskan Adlina. Last one. Okay, kami menghadiahkan buku itu kepada Husin. Mana satu subjek? Subjek ialah kami. Menghadiahkan buku. Menghadiahkan ialah kata kerja. Buku itu ialah objek. Okay, kepada Husin ialah penerangan. Alright. Kami kata ganti nama ke berapa? Kami kata ganti nama ke berapa anak-anak murid cikgu? Kami kata ganti nama diri pertama. Okay, diri pertama. Sebelum cikgu berubah diri kami, baik awak betul. Ya, yang pertama. Okay. Kalau pertama kena guna apa anak-anak murid cikgu? OSKP. Macam biasa, O ialah buku itu. Okay, buku itu. Kemudian S, kami. Okay, kami. Kemudian K, hadiahkan. Okay, ingat awalan saja. Hadiahkan. Okay, P kepada Husin. P kepada Husin. Satu anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. 10 saat. 10 saat untuk awak ambil nafas lega. Kemudian cikgu nak teruskan dengan ayat songsang. Alright. Okay. Boleh cikgu teruskan anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Alright, let's go. Okay, anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Sekarang ni, cikgu nak ajar awak tentang ayat biasa dan ayat songsang. Okay, cikgu nak ajar awak tentang ayat biasa dan ayat songsang. Okay, anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Okay, cikgu tulis kat sini lah. Okay, cikgu tulis dekat sini. Alright. Alah, sempat. Relax lah. Okay, sempat. Okay. Ayat biasa, kita ubah kepada ayat songsang. Okay. Anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Untuk ayat biasa dan ayat songsang, kita tak guna SKOP. Kita guna formula 1, 2, 3. Cikgu ulang, kita guna formula 1, 2, 3. Okay. Jom kita. Yang nya tu Kenneth. Nya tu sedah ajar tadi Kenneth. Bila secakap Kenneth faham, Kenneth tak reply. Farhana yang reply. Cikgu ingat Kenneth bertukar jadi Farhana. Kenneth pergi mana? Kenneth tanya Farhana.
Okey, boleh cikgu teruskan anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Okey, jom kita ataupun nanti kena DM cikgu lah. Okey. Mana marah? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini pelajar cikgu Z ke ni? Cakap cikgu Faizul marah. Dia tak tahu cikgu Faizul kalau cakap kuat apa dia anak-anak murid cikgu. Bisik. Betul. Okey. Jom kita teruskan anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Okey. Ayat biasa. Dengar. Lagi sikit je ni. Okey. Ayat biasa. Dia punya formula ialah 1, 2, 3. Apa ke benda tu? Tolong tengok. Anak-anak murid cikgu. Okey. 1. Okey. 1 ialah subjek. Okey. 1 ialah subjek. 1 ialah subjek. Menebang pokok. Okey. Ialah predikat. Kepada yang tanya tadi, mana predikat? Predikat ada. Tetapi untuk ayat aktif, predikat tu telah dipecahkan kepada kata kerja dan objek. Awak perasan tak anak-anak murid cikgu yang bijak pandai? Okey. Awak tanya, saya belajar lepas subjek mesti predikat. Kenapa tiba-tiba ajak SKOP? Untuk pengetahuan awak, K, kata kerja dan objek ialah pecahan daripada predikat. Jadinya dalam predikat ada kata kerja, ada objek. Jadi predikat cikgu tandakan dengan nombor 2. Settle anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Habis je kelas ni semua dah bijak. Okey. Yang ketiga, anak-anak murid cikgu yang bijak pandai, kita ada penerangan atau keterangan. Penerangan cikgu tandakan dengan nombor 3. Dapat tak anak-anak murid cikgu? Jadi formula untuk ayat biasa ialah 1, 2, 3. Subjek, predikat, penerangan. Boleh cikgu teruskan? Okey. Cikgu nak mudahkan hidup anak murid cikgu 5 kali ganda Fariha Mukri. Okey. Untuk ayat biasa 1, 2, 3. Untuk ayat songsang anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Untuk ayat songsang adib, cikgu kata nak mudahkan hidup anak-anak murid cikgu 5 kali ganda. Cikgu bagi 5 formula. Yang pertama, 3, 2, 1. 3, 1, 2. 2, 1, 3. 2, 3, 1. Okey. Yang kelima kita ada 2, 1. Oleh anak-anak murid cikgu, 5 formula untuk anak-anak murid cikgu. Cikgu bagi 10 saat anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Adik tanya. Okey. Berbeza dengan ayat aktif dan ayat pasif, ayat songsang boleh guna mana-mana sahaja. Okey, boleh guna mana-mana sahaja. Sebab tu cikgu tak ambil masa untuk terangkan. Boleh cikgu teruskan anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Dan untuk pengetahuan awak, okey, ayat songsang awak ubah kedudukan sahaja. Kata kena tetap, ayat kena tetap, kedudukan saja berubah. Tak payah letak oleh, tak payah buang imbuhan awalan, tak payah tambah di pun. Okey, jom kita teruskan anak-anak murid cikgu. Kita ambil contoh nombor 4. Anggun membantu ibunya untuk menguruskan adiknya. Mana 1 nombor 1? Mana 1 nombor 1 subjek? Mana 1 nombor 1 anak-anak murid cikgu? Kita ada Anggun. Alright. Mana 1 predikat? Okey, cikgu tahu dah habis masa sekejap aje. Okey. Mana 1 predikat? Predikat membantu ibunya. Okey. Mana 1 keterangan? Mana 1 keterangan untuk menguruskan adiknya. Okey, now
katakanlah anak-anak murid cikgu nak guna mana-mana formula ayat songsam awak dibenarkan. Okey, so itu soalan ayat aktif. Cikgu tahulah itu soalan ayat aktif. Tetapi okey, boleh juga. Jangan risau. Sabar. Jangan risau. Ayat sama je anak-anak murid cikgu. Ayat sama je. Relax. Okey. Ayat sama je. Sabar. Okey. Anggun subjek membantu ibunya predikat untuk menguruskan adiknya. Kita ada 1, 2, 3. Cikgu ubah 3, 2, 1 untuk menguruskan adiknya. Membantu ibunya Anggun. Formula nombor 1. Formula nombor 2, 3, 1, 2 untuk menguruskan adiknya Anggun membantu ibunya. Settle formula nombor 2. Formula nombor 3, 2, 1, 3 membantu ibunya Anggun untuk menguruskan adiknya. Formula nombor 4, 2, 3, 1 membantu ibunya untuk menguruskan adiknya Anggun. Alright? Itu sahaja, tak perlu ubah imbuhan, hanya tukar kedudukan. Sebab itu nampak pelik. Sebab apa? Sebab itu ialah ayat songsam. Tak perlu ubah apa-apa anak-anak murid cikgu. Kekalkan imbuhan, ubah kedudukan sahaja. Okey. Nampak pelik tapi still dapat markah. Sebab itu namanya ayat songsam. Anak-anak murid cikgu, kalau awak ada apa-apa pertanyaan macam biasa, awak boleh tanya dekat Instagram cikgu atau email cikgu. Okey, Instagram cikgu ialah ini ialah Instagram cikgu. Okay, cikgu pasti awak bukan, ada di antara kamu yang bukan pelajar cikgu. Alright, itu sahaja untuk hari ni anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Okey, dekat Instagram ni, dekat bahagian bio ada email cikgu kalau nak tulis panjang berbenar ni. Okey, itu sahaja untuk hari ni anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Okey, cikgu minta maaf kalau cikgu terkasar bahasa menggores perasaan awak di sepanjang 60 minit ini. Jaga diri keselamatan. Jumpa lagi jika berkesempatan. Untuk pelajar formal cikgu, kita jumpa hari Khamis dan Jumaat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam maghrib.